Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai, lama tak jumpa. Dah mandi ke belum tu? Saya harap semua murid-murid saya dah mandi, dah bersedia untuk belajar pada hari ini. Macam biasa. Nama saya Cikgu Hanisa. Ada lagi ke yang tak kenal saya? Saya rasa semua dah kenal lah, kecuali beberapa orang saja yang baru naik ke kelas 5 USM. Tahniah kepada yang baru masuk ke kelas 5 USM. Selamat datang ke kelas 5 USM. Yang lama dah, yang dah kenal saya, semoga tahun ini lebih rajin berusaha untuk mencapai markah ataupun pencapaian yang lebih baik dalam subjek Bahasa Melayu. Yang perlu kita gunakan untuk subjek Bahasa Melayu, seperti biasa dengan saya akan menggunakan dua buah buku pendek ni, buku bergaris 1, tulis BM1 dan sebuah lagi tulis buku BM2. Jelas? Sekarang ni tengok buku yang panjang. Sediakan buku panjang yang berwarna biru ni. Tapi kalau awak buat online pun tak apalah. Asalkan jangan yang buka surat dia belakang kosong. Dia mesti depan belakang dia mesti bergaris. Kalau depan saja bergaris, belakang dia kosong, itu ialah buku sains. Saya rasa buku sains mungkin berwarna pink. Macam biasa, sebuah tulis BM bahagian A, iaitu membina ayat. Sebuah lagi tulis BM bahagian B, ulasan. Dan yang satu lagi tulis BM bahagian C, karangan. Saya nak buka sekolah ni je, semua orang sudah ada 2 buah buku pendek dan 3 buah buku panjang khas untuk subjek Bahasa Melayu. Jangan campur-campur. Sekarang ni kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita hari ini ya. Iaitu semacam saya cakap tadi, saya nak mengajar tentang kata nama am. Nanti saya akan tunjukkan slide. Awak boleh tengok satu persatu dengan jelas. Kata nama am ni kita dah belajar daripada darjah 1 dah belajar. Cuma skop dia berbeza-beza. Darjah 1 mungkin awak ajarnya belajar yang basic, yang paling asas. Semakin tinggi awak belajar, maksudnya masa awak darjah 2, darjah 3, semakin lebih mendalam awak belajar tentang kata nama am. Sekarang ni saya nak terangkan dahulu apakah maksud kata nama am. Lepas ni saya tak mahu ada orang dalam kelas ni bila saya sebut apa itu kata nama am, Allah dia buat tenganga. Tak gerti. Tapi bila sebut, saya bagi satu contoh. Orang, guru, baru tahu. Itulah kata nama am. Barulah awak boleh sebut. Sebab awak tak tahu jenis kata nama tu, jenis kata, penggolongan kata tu awak tak tahu apa dia. Sekarang kita tengok apa maksud dia. Kata nama am, kata nama. Sekarang sebelum kita kenal kata nama, kita kenal yang paling atas dulu. Kata nama ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan nama manusia, benda, tempat, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan perkara atau konsep. Itu kata nama. Ingat, dia nak untuk menyatakan nama. Nama orang, nama tempat, nama benda, nama tumbuh-tumbuhan, nama perkara. Itu kata nama. Sekarang ni kita nak fokus hari ini. Sebelum tu, lupa pula. Nak tegang pula. Jenis kata nama. Kata nama terbahagi kepada 3. Yang pertama, kata nama am. Yang kedua, kata nama khas. Yang ketiga ialah kata ganti nama.
Okey, ada 3, iaitu ingat kata nama ada 3 jenis. Yang pertama kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Okey, sekarang kita akan pergi kepada pokok perbincangan pembelajaran kita hari ini. Okey, hari ini kita nak fokus daripada 3 jenis ni, kita nak fokus 1 jenis sahaja. Kalau saya nak fokus, nak terang kat awak 3-3, lagi awak pening. Minggu depan tak masuk dah, tak tengok dah video saya sebab boring kan. Jadi saya terang 1 je dulu, iaitu kata nama am. Okey, saya nak terang dulu kata nama am. Okey, apa itu kata nama am? Okey, kata nama am ialah perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu, benda, manusia, tempat, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan perkara secara umum. Secara umum. Okey, biasanya kata nama am ni lawan dia ialah kata nama khas. Contohnya, okey, kalau saya sebut mesti awak ingat. Okey, contoh dia saya senang je. Kucing. Kucing ialah kata nama am. Si comel. Si comel ialah kata nama khas. Biasanya diletakkan, diberikan kepada kucing. Itulah beza di antara kata nama am dan kata nama khas. Kata nama khas dia ada spesifik. Okey, ada spesifik nama, nama-nama tertentu. Yang ni dia tak ada nama. Kalau kata nama am, kata dia tak secara umum, disebutkan secara umum. Okey, dia tak fokus kepada sesuatu dengan tepat. Okey. Sebelum kita teruskan pembelajaran hari ini, kita kenal dulu apa yang kita nak belajar tentang kata nama am ni. Okey, nanti saya akan tunjukkan pada slide. Okey, pembahagian kata nama am. Okey, kata nama am ada terbahagi kepada 2 bahagian besar. Yang pertama, kata nama am konkret, dan yang kedua, kata nama am abstrak. Okey. Okey, ingat kata nama am terbahagi kepada 2 bahagian besar, konkret dan abstrak. Apa yang dinamakan sebagai kata nama am konkret? Kalau konkret ni apa? Awak terbayang apa? Batu. Batu tu macam mana? Keras. Boleh dipegang. Jadi kata nama am konkret merujuk kepada sesuatu nama yang boleh dilihat dan boleh dipegang. Ingat saya kata kalau konkret, ingat batu. Batu kita boleh pegang, kita boleh lihat. Okey. Kata nama abstrak pula merujuk. Abstrak apa dia? Terlalu abstrak. Contohnya bila awak kata, abstrak lah kata-kata dia tu. Apa abstrak ni? Tak faham, tak boleh dilihat. Okey, jadi kata nama abstrak membawa maksud sesuatu kata nama yang tidak dapat dilihat atau dipegang dan berbentuk bukan kebendaan. Jadi kata nama abstrak ni bukan dalam bentuk benda ya. Nanti kita akan perhalusi dalam sesi pembelajaran hari ini. Kita nak sembang cerita pasal ni je. Kita tak mau cerita pasal banyak-banyak lagi. Kita nak cerita pasal kata nama am, iaitu pecahan dia abstrak dan konkret saja. Jadi kalau cikgu cerita banyak lagi bahagian kata nama am, lagi awak lagi pening kepala. Okey, jadi kita nak seronok-seronok je sebab kita pun dah lama tak belajar. Jadi saya tak mahu awak pening. Nanti awak pening-pening, awak tak mau buat dah kerja kan. Okey, jadi kita sambunglah. Okey, sekarang kita tengok dulu pula bahagian kata nama am konkret. Ingat bila cikgu kata konkret, maksud dia boleh dipegang, boleh dilihat.
Okey, kata nama am konkret. Yang pertama terbahagi kepada yang pertama manusia. Ya, apa dia contoh manusia? Semua manusia ada adik. Manusia ada suami. Manusia ada kakak. Manusia ada yang kerja guru. Manusia ada yang kerja nelayan. Manusia ada yang kerja polis. Ya, polis, nelayan, adik, kakak, abang, semuanya ialah contoh kata nama am konkret bagi manusia. Okey? Jelas tak kan? Nanti saya tanya pun kat sekolah tak tahu juga. Okey, sekarang kita tengok pula yang kedua. Kata nama am konkret bagi haiwan. Okey? Haiwan. Okey, yang pertama. Okey, haiwan ni meliputi semua haiwan yang ada di dunia ni. Apa dia? Itik, ular, zirafah, kuda, cacing, dan sebagainya lah. Kalau cikgu suruh awak senaraikan satu buku, cikgu rasa awak boleh tulis satu buku ni. Tak tahu awak lapang-lapang banyak kan. Awak boleh search dalam Google nama haiwan yang ada. Dinosaur, buaya, ikut salamander, lagi banyak. Okey, yang ketiga. Kata nama am konkret boleh merujuk kepada tumbuh-tumbuhan. Semua jenis pokok, semua jenis bunga, itu semua termasuk dalam kata nama am konkret. Okey, contohnya ros, kenanga, terung, cendawan, bendi, lagi kek wang, petola, banyak semua jenis pokok-pokok, buah-buahan ke, durian ke, itu semuanya ialah kata nama am konkret. Ingat, konkret boleh dipegang dan boleh dilihat. Okey, sekarang ni kita tengok pula kata nama am konkret bagi benda. Benda merujuk pada semua benda yang kita boleh pegang, yang kita boleh lihat. Contohnya, di sekolah, kita boleh tengok pegang meja. Okey, kita pakai kasut. Di rumah, ada pinggan. Okey, kat rumah kita juga tengok kat dapur mak awak tengah masak tu. Mak awak guna pisau. Bapa awak nak minum, guna gelas. Kemudian, awak kalau pergi sekolah, biasanya naik apa? Naik bas. Itu semuanya ialah kata nama am konkret. Okey, kita pergi pula kepada kata nama am konkret jenis tempat. Okey, jenis tempat maksudnya dia merujuk kepada semua tempat secara umum. Tak ada nama. Okey, yang ini secara umum. Contohnya sekolah, taman. Dia tak ada sebut Taman Astagona. Kalau dia sebut Taman Astagona, dia tak akan jadi dah kata nama am. Okey, dia jadi kata nama khas. Okey, yang kedua, pasar. Kalau pasar Bukit Mertajam, itu bukan kata nama am. Salah Itu dah ada nama. Dah ada nama, kita masuk kepada golongan lain. Dah masuk geng lain dah. Tak, bukan lagi geng kata nama am dah. Okey, yang seterusnya, bilik, kedai, bandar, tandas, ruang tamu, dan macam-macam lagi lah tempat. Okey, sekarang kita tengok ayat contoh. Ayat contoh yang merujuk kepada kata nama am konkret manusia. Okey, awak boleh baca dalam contoh-contoh yang saya tunjuk dalam slide nanti. Okey, satu contoh dia, adik saya suka makan biskut. Adik saya suka makan biskut. Okey, di mana kata di mana kata nama am di situ? Adik. Okey, adik merujuk kepada kata nama am konkret bagi manusia. Okey, ayat yang kedua.
Abang saya sungguh kacak. Abang saya sungguh kacak. Okey, yang mana satu kata nama am dia? Abang. Okey, manusia, abang. Guru saya sangat baik hati. Guru saya sangat baik hati. Guru. Okey. Kakak. Kakak saya pandai memasak. Kakak saya pandai memasak. Okey, di situ kita boleh tengok kakak ialah kata nama am konkret bagi manusia. Okey, saya harap setakat ni awak semua faham lah ya. Tak susah sangat kot kata nama am ni kan. Manusia ni senang. Apa saja orang yang awak tahu benda, orang yang awak tahu ialah kata nama am bagi manusia. Janji jangan sebut nama. Kalau awak sebut nama, itu bukan lagi kata nama am. Okey, kita proceed pula. Kita teruskan lagi dengan ayat contoh bagi kata nama am konkret haiwan. Okey, contohnya yang pertama. Kucing saya comel. Kucing saya comel. Di situ kata nama am konkretnya ialah kucing. Cuba awak baca, awak baca kan? Awak baca, tengok ayat yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu. Okey, awak baca seminit, saya bagi awak masa, awak fikir. Awak nampak tak perkataan yang saya dah highlightkan warna biru tu? Okey, abang saya sedang menunggang kuda. Ni kalau kita berjumpa berdepan-depan ni, saya bolehlah soal. Ni dah jumpa, dah tak jumpa dah ni. Terpaksa lah saya cakap dengan skrin ni. Okey, macam nombor 2 tu, dia punya kata nama am dia ialah kuda. Nombor 3, Datuk memelihara 5 ekor ayam. Ayam katakan kata nama am konkret. Okey, nombor 4, Pak Mat memelihara seekor kambing. Ada nama tak kambing tu? Tak ada. Kalau dia ubah, Pak Mat memelihara seekor kambing yang bernama si Janggut. Kalau si Janggut tu bukan lagi ya kata nama am. Tu dah jadi masuk geng lain dah. Okey. Okey, sekarang ni kita masuk pula kepada kata nama am, okey, konkret untuk tumbuhan. Okey, dalam ayat ni saya dah tunjukkan. Okey, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat. Okey, yang pertama, ibu membeli cendawan di pasar. Cendawan, contoh kata nama am konkret. Cendawan, tumbuhan. Awak biasa tak tengok cendawan? Tak biasa, awak Google. Okey, cendawan pun banyak jenis. Okey, ada pelbagai jenis cendawan. Okey, yang kedua, kakak membeli sejambak bunga ros. Okey, kakak membeli sejambak bunga ros putih. Okey, ros putih. Itu ialah kata nama am konkret. Okey, yang seterusnya, pokok kelapa itu sungguh tinggi. Pokok kelapa itu sungguh tinggi. Jadi dia punya kata nama amnya ialah kelapa. Okey, ayat yang seterusnya, ayah menanam bendi di belakang rumah. Jadi kata nama amnya di situ ialah bendi. Saya rasa senang sangat lah yang ni. Awak mesti pandai punya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kata contoh kata nama am konkret bagi benda. Ingat, benda ni merujuk kepada semua barang-barang yang ada di sekeliling kita secara umum. Contoh dalam ayat tu ada 4 ayat juga saya bagi. Yang pertama, pisau. Yang kedua, kasut. Yang ketiga, pinggan. Yang keempat, meja.
Okey, pisau, kasut, pinggan, meja. Okey, contoh ayat nombor 1. Pisau itu sungguh tajam. Nombor 2. Ayah memakai kasut baharu. Ingat, baharu, penggunaan perkataan baharu. Benda, kalau benda biasanya kita guna baharu. Okey. Okey, yang seterusnya. Saya membasuh pinggan di dapur. Saya membasuh pinggan di dapur. Dan yang keempat, ayah membeli meja makan baharu. Okey, yang ni lepas ni mesti semua orang boleh membina ayat dengan baik sebab dah tahu dah kata nama am semua. Okey, kita sambung pula lagi. Masih lagi kata nama am konkret tapi ini untuk tempat pula. Saya nak tunjukkan contoh penggunaan di dalam ayat macam mana awak nak kenal kata nama am konkret ni di dalam ayat. Okey. Tengok contoh di sini saya ada bagi awak boleh tengok dalam slide ni. Okey. Saya pergi ke kedai. Ibu membeli ikan di pasar. Ke kedai, di pasar. Setiap hari saya pergi ke sekolah. Sekolah ialah kata nama am konkret bagi tempat. Dan yang keempat, saya menunggang basikal di taman. Taman. Okey, itu ialah kata antara contoh kata nama am konkret. Okey, senang je kan, kata nama am konkret ni sangat senang. Awak dah biasa jumpa, selalu jumpa Memang benda-benda, semua benda yang berada di sekeliling kita, yang kita guna hari-hari, yang kita jumpa hari-hari, yang berada di keliling kita. Okey, itu semuanya ingat kata nama am konkret ialah benda, orang, okey, tumbuh-tumbuhan, binatang. Okey, yang berada, yang boleh dipegang. Ingat, konkret keras. Boleh dipegang. Ingat, batu boleh dipegang, boleh dilihat. Okey, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Kata nama am konkret lawan dia apa? Abstrak. Okey, bila saya sebut abstrak, kita terbayang sesuatu yang sukar diramal. Betul tak? Sukar, kalau ada hasil karya yang abstrak, okey, maksudnya hasil karya itu sukar untuk difahami. Okey, jadi contohnya, okey, dan kata nama am abstrak bermaksud. Saya bagi dulu maksud dia. Dia ada bahagian dia. Okey, dia ada satu, boleh dibilang, walaupun dia abstrak, macam susah untuk difahami, tak boleh dilihat, okey, tetapi dianya boleh dibilang. Okey, contohnya apa yang boleh dibilang? Sebab. Awak boleh pegang tak sebab? Tak boleh. Tapi awak boleh kira tak sebab? Boleh. Contohnya yang paling hampir. Okey, kenapa? Apakah sebab awak tidak boleh hadir ke sekolah sekarang ni? Yang pertama disebabkan COVID. Yang kedua apa? Sebab PKP. Dah ada dua sebab. Boleh kira tak sebab tu? Satu, dua. Jadi dua sebab boleh dikira. Okey, jadi itu adalah kata nama am abstrak. Okey, sebab. Idea. Okey, berikan idea. Beberapa idea bagaimana kita nak belajar daripada rumah. Jadi boleh kira tak idea? Boleh. Tapi kita tak boleh pegang idea. Kita tak boleh sentuh idea. Jadi idea ialah kata nama am abstrak yang boleh dikira. Pendapat. Okey, berikan pendapat kamu tentang pembelajaran daripada rumah. Adakah ianya berjaya? Adakah ianya menyeronokkan? Seronok ke tengok muka cikgu melalui handphone, melalui laptop? Okey. Jadi berikan pendapat. Oh, rasa tak seronok sebab tak boleh kena marah dengan Cikgu Hanisa. Satu sebab. Yang kedua, alah tak boleh main. Nak main apa awak suka main kat dah? Yang warna-warna apa? Macam jelly-jelly tu. Awak kan suka main tu kan? Tak boleh main dengan kawan-kawan. Adeline suka main yang tu. Okey. Yang seterusnya, punca. Apakah punca awak selalu sakit perut?
Punca boleh kira tak? Awak boleh bagi satu punca awak makan terlalu banyak musim PKP ni. Okey, punca yang kedua, minum air terlalu banyak sebab panas, stres awak minum je air musim PKP ni. Punca boleh kira, tapi kita tak tahulah punca tu mau rupa dan macam mana sebab kita tak boleh lihat. Kita tak boleh pegang. Okey. Contoh ayat ya. Okey, contoh ayat kata nama abstrak. Okey, nombor 1, awak boleh tengok dalam slide yang saya bagi ya. Dalam sukan tahunan sekolah, Airil mengambil bahagian dalam acara lompat jauh. Dalam acara lompat jauh. Di situ saya dah highlightkan acara. Acara ialah, boleh kira tak kalau awak masuk sukan, acara berapa banyak acara yang awak masuk? Okey, awak masuk lomba lari, lompat pagar, boleh kira kan? Lagi lontar peluru, semua awak pulun. Jadi awak masuk 10 acara. Jadi bila 10, tapi awak tak boleh pegang acara tu kan? Boleh ke awak pegang acara? Mana acara? Tak boleh pegang. Jadi itu ialah kata nama abstrak. Kata nama abstrak yang boleh dibilang. Okey, yang seterusnya. Jenaka Abah membuatkan saya ketawa. Apa dia maksud jenaka ni? Lawak, lucu. Okey, jenaka sesuatu yang menggelikan hati. Mungkinlah bapa awak pandai buat lawak. Sehari musim PKP dia kerja buat lawak. Jawab kira lah bapa awak buat lawak sekali, bapa awak buat lawak 2 kali. Okey, lawak tu boleh dikira, tapi tak boleh dipegang. Jadi ianya ialah kata nama abstrak. Okey, boleh lagi tak ni? Kita dah nak habis dah. Okey, sekarang kita tengok pula pembahagian kata nama abstrak yang kedua, iaitu tidak boleh dibilang. Okey, ingat kata nama abstrak ada yang boleh dibilang dan ada yang tidak boleh dibilang. Okey, yang tidak boleh dibilang. Okey, ini lebih secara umum. Okey, cuaca, contoh dia cuaca, roh, senyuman, kecantikan, kesungguhan. Contohnya lah. Okey, boleh ke kita kira berapa kilo kecantikan awak? Berapa kilo kehandsomean awak? Berapa kilo senyuman awak hari ini? Boleh tak? Tak boleh kira. Jadi itu semua ialah kata nama abstrak tidak boleh dibilang. Saya rasa ini adalah ilmu baru kepada awak. Jadi siapa yang tak menonton video saya ni, memang dia rugilah. Buka sekolah nanti saya nak tanya, kata nama abstrak ada berapa bahagian? Kata nama ada beberapa bahagian. Kalau dia tak tengok video ni, mesti tak akan tahu. Okey, sekarang kita tengok contoh ayat contoh. Nombor 1, cuaca hari ini sungguh cerah, kata ibu. Cuaca hari ini sungguh cerah, kata ibu. Okey, di situ saya highlightkan kata nama abstrak. Kata nama abstrak tidak boleh dibilang di situ ialah cuaca. Okey, yang kedua, kesungguhan Ain Zuhairah mengulang kaji pelajarannya membawa kejayaan kepadanya. Kesungguhan. Awak boleh ke kira berapa liter kesungguhan awak? Berapa kilometer kot ke kesungguhan awak menonton video saya? Tak boleh kan? Jadi kesungguhan boleh ditafsirkan sebagai kata nama abstrak tidak boleh dibilang. Okey. Itu sahajalah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Okey. Sebelum saya menamatkan sesi pembelajaran hari ini, okey, saya nak tekankan lagi sekali, nak membuat rumusan kepada awak.
tentang apa yang telah kita belajar. Okey. Jadi saya harap awak tak adalah nampak kosong sangat, tak tahu apa-apa. Kalau awak tonton video saya daripada 10, sekurang-kurangnya awak boleh dapat 5 paling kurang. Siapa yang hebat tu dia akan dapat semua yang saya ajar pada hari ini. Walaupun kita tak jumpa, tapi itu bukanlah penghalang untuk saya menyampaikan ilmu kepada awak. Takkanlah awak nak duduk, kalau kata PKP ni sampai 3 bulan, awak nak duduk menganga main game je kat rumah. Okay, kena rajin, kena usaha. Awak kena usaha, saya pun berusaha. Saya berusaha membuat video ni supaya awak boleh menonton. Jadi awak kena tonton sampai habis. Buat latihan yang saya bagi supaya awak tidak ketinggalan. Okey, sekali lagi saya rumuskan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, hari ini kita dah belajar tentang kata nama am. Okey, kata nama am terbahagi kepada konkret dan abstrak. Konkret kita bahagi pula kepada ada manusia, ada haiwan, ada tumbuhan, ada benda dan ada tempat. Saya dah bagi dah contoh dia, tempat tu apa dia kan, manusia tu apa dia, haiwan tu apa dia. Kemudian yang abstrak kita bahagikan kepada 2 juga, iaitu yang boleh dikira, yang boleh dibilang. Ingat, yang boleh dibilang. Yang boleh dibilang dan yang tidak boleh dibilang. Okey. Rasa ada masalah tak? Okey, kalau rasa ada masalah, tak faham, okey, awak boleh PM saya akan membantu awak, okey, supaya bagi lebih faham. Okey. Okey, untuk latihan pada hari ini, okey, saya nak awak, okey, saya akan bagi saya nak awak salin peta pokok tu, peta item pokok ni cantik-cantik dalam buku BM1. Okey, dalam salin. Okey, dengar baik-baik saya tak nak ada orang duk PM saya tanya, cikgu nak guna buku apa? Saya rasa saya dah habaq dah dalam video. Jadi maksudnya dia skip, dia tak dengar betul-betul video saya. Okey, latihan. Okey, gunakan buku BM1, salin peta pokok yang saya bagi ni. Okey, dan saya akan attachkan lembaran kerja di WhatsApp group. Awak boleh salin atau print out. Kalau ada printer kat rumah, awak boleh print saja, lengkapkan dan tampal dalam buku BM1 juga. Kalau awak tak ada printer, awak salin saja. Soalan tu ada 10 soalan sahaja. Okey, dan salin lawa-lawa. Okey, nak send kat saya ke tak payah? Soalan dia. Okey, macam ni lah. Saya percaya kepada awak. Saya tahu awak buat. Okey, saya rasa majoriti buat lah kan. Saya harap macam tu. Okey, tapi kalau awak rasa awak nak buktikan kepada saya yang awak betul-betul buat, okey, awak boleh snap gambar tu dan hantar pada saya bila-bila masa saja yang awak siap lah. Okey, sebab kita seminggu sekali je ada meeting. Seminggu sekali saja VM. Betul tak? Jadi kalau awak dah siap, awak snap kepada saya supaya saya take note siapa yang buat. Okey, siapa yang tak mau hantar kat saya tapi dah buat pun tak apa. Janji buku sekolah, saya tahu muka surat pertama buku latihan BM1 ialah kata nama am. Saya ingat saya ada take note Okey, nampaknya sekian sajalah video saya pada hari ini. Okey, saya harap apa yang saya ajarkan hari ini, walaupun macam yelah kan, kita dah tak boleh jumpa nak muka-muka. Saya pun rindu juga nak tengok muka awak, nak marah-marah awak kan. Tapi nak macam mana tak daya kan. Jadi saya harap awak tengoklah video saya ni elok-elok, bagi faham. Kalau tak faham, awak rewind lah 2-3 kali. Okey, dan buatlah latihan yang diberi supaya awak tak ketinggalan. Okey, saya tak maulah yang saya boleh buat Google Meet, tapi saya lihat macam banyak sangat kekangan bila saya membuat Google Meet Ada masalah awak tak ada telefon, masalah awak kena share dengan parents awak yang bekerja lagi. Jadi saya rakam, awak tengoklah bila-bila masa saja, awak buatlah latihan yang diberi supaya awak tidak ketinggalan. Okey, sekian saja daripada saya.
Okey, saya harap kita akan berjumpa lagi secara bersemuka. Okey, dan saya harap semuanya sentiasa sihat, stay safe. Okey, bye.